So Apple ni kalau dulu pun dia pernah ada tagline macam think different, dan dia cuba nak buat the best product dari segi teknologi, yang innovate dari segi teknologi, yang paling user friendly, yang paling simple. Dan benda tu dia gunakan juga dalam approach marketing dia. Kalau kita tengok marketing Apple, dulu iPod pernah keluarkan advertising, dia punya billboard dan iklan-iklan semua. Brand company lain kebiasaannya dia akan fokus kepada spek. Contohnya kalau dia keluarkan MP3 player, dia akan tunjukkan berapa gigabyte dia punya data yang orang boleh simpankan dalam MP3 player tu. Tapi Apple waktu dia keluarkan iPod, simple saja dia punya copywriting dan orang mudah nak faham. Dia kata dalam iPod ni muat 1000 buah lagu. Dia tak fokus kepada spek, tapi dia fokus kepada benda yang simple yang orang semua boleh faham. Dan kita tengok dalam dia punya produk pun, dia fokuskan kepada simplicity, dia fokus kepada minimalist punya design, dan approach tu termasuklah juga dalam dia punya marketing communication. Approach Apple punya marketing and branding ni sebenarnya banyak bertitik tolak daripada Steve Jobs lah. Sebab dia punya vision daripada dulu memang kita nampak yang dia ada vision yang satu, dia berbeza daripada orang lain. So dia buatkan produk dia tu berbeza. Sebab tu memang banyak company teknologi ni keluarkan produk yang compete to each other, maybe dari segi spek, dari segi berapa laju je komputer dia boleh perform. Tapi Apple approach dia more tu benda-benda yang simple yang orang boleh relate tu. So macam tu cara Apple bangunkan dia punya brand, simple dan orang mudah untuk guna. Cara marketing dia banyak berfikir dari sudut pandang customer, dari sudut pandang macam mana pengguna akan gunakan dia punya produk. Bila kita nak buat produk, business, brand ni, sebenarnya kita kena banyak tengok daripada sudut pandang customer. Kalau tak, kita short sendiri. So bila cara Apple punya approach ni, satu dia berbeza dan dia mudah untuk orang faham. Mungkin kalau brand lain, kalau dia ada keluarkan kamera yang power untuk phone dia tunjuklah betapa powernya dia punya lens, betapa powernya, berapa kali ganda dia boleh zoom. Tapi kalau korang pernah tengok iklan Apple untuk dia punya iPhone, untuk kamera dia tu yang anti-shake, stabilizer dia tu, dia guna approach ambil daripada sudut pandang macam mana pengguna akan gunakan dia punya phone, sebab dia faham target market dia siapa. Dia tunjukkan kat situ senario dia ialah mak nak record video anak dia berlari. Mak dia berlari sama dan video tu tak bergegar teruk, walaupun mak dia berlari macam apa dia nak kejar anak dia kan. So dia ambil approach macam mana customer tu akan gunakan produk dia dan apa benefit yang dia akan dapat. MacBook ni dia mula berubah dari spek dia makin terror bila dia switch daripada gunakan prosesor Intel kepada dia punya sendiri prosesor, which is dia gunakan nama macam M1, M2. So kalau kita tengok macam mana bila dia buat Apple event tu, dia tak fokus sangat dari segi gigahertz speed processor dia tak fokus sangat kepada contohnya hard disk speed dia berapa MB per second, tapi dia fokus kepada every model dia tu berapa kali lebih cepat daripada model sebelum tu. So orang boleh bayangkan kalau dulu dia pernah pakai MacBook, let's say kata Intel punya MacBook, and then keluar M1 chip, dia kata 10 kali ganda lebih laju daripada apa. So orang boleh relate tu, orang boleh bandingkan dengan mudah. So itu cara Apple communicate dalam dia punya marketing. Orang senang nak faham. Sekarang Apple pun dah lebih boleh compete dari segi spek dia juga. So kita nampak Apple makin kuat lah. Maknanya kata dia bukan saja boleh compete dari segi dia punya simplenya produk dia, tapi juga dari segi spek pun dia dah boleh lawan. Sebab satu, dia kuat dari segi OS, dia punya software, dan dia kuat juga daripada segi hardware dia.